Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is the previous lesson. Okay, awak dah belajar sebelum ni about permutation, pilih atur. Kita pilih dan kita atur. So this is the general formula. NPR equal to n factorial over n minus r factorial. Okay, this is the formula. Biasanya dalam exam dia beri formula ni. Okay, kalau dia linear, ni refresh balik apa yang kita dah belajar. Kalau dia linear, okay, kita dalam satu line, ada n item, okay, ada n objek, kita nak pilih n sahaja. Sama bilangan dia, maksudnya NPN. So formula dia untuk linear adalah n factorial. Untuk bulatan, circle, n minus 1 factorial. Untuk rantai atau gelang, n minus 1 factorial over 2. Okay. Kemudian kalau dia NPR, maksudnya ada n item tapi you nak guna hanya r item sahaja. So ada pengurangan penggunaan item. So formula dia untuk linear, so n factorial over n minus r factorial. Okay, yang kiri ni tadi kita ada n item, kita nak guna semua item. Tapi yang kanan ini kita ada n item tapi kita nak guna hanya r item. Okay, tak sama nilai. Okay, kalau dia bulatan, formula dia NPR over R. NPR over R. Untuk rantai gelang atau gelang, NPR over 2R. Yang kanan ni bila ada case R. Okay. Yang ini kiri ini kalau tak ada R, maknanya dia guna semua N. Okay, ini adalah perbezaan formulanya. Okay, next. Example 9. Sebelum pergi example 9, ini case kalau dia ada huruf yang sama. Ini example 9. Dia ada huruf yang sama. Contoh, dari muka surat 126, perkataan APA. Kita tahu ini ada 3 item N. N sama dengan 3. Dia nak guna, nak susun ketiga-tiga huruf. R ni juga 3. So kalau ikut asal dia adalah 3P3. Okay, kalau ikut asal dia begini. Tapi disebabkan dia ada item yang sama, okay, disebabkan dia ada item yang sama. Cikgu. Ya. Tak nampak yang atas tu. Okay, thank you Fatik. Saya dah ke bawah kan saya punya page ni, ni apa ni, buku ni. Boleh nampak tak? Tekan pin pada nama saya. Tekan pin. Tekan gambar pin. Ada gambar pin tu dekat nama saya. You tekan gambar pin tu. Boleh nampak tak full screen? Okay, thank you. Okay, ini 3P3 ni dia samalah juga dengan 3 factorial. Okay, so cara dia bila ada case huruf yang sama. Bila ada case huruf yang sama, dia akan jadi 3 factorial. 3 factorial adalah susunan asal. Bahagi dengan berapa bilangan yang sama? The same letter. The same letter A is 2. So dia adalah 2 factorial. Okay, ini adalah number of similar letter. Okay.
Kalau 3 factorial over 2 factorial. 2 ni datang mana? Sebab ada 2 huruf A. Okay. Jadi formula dia kita boleh guna n factorial over A factorial. Kalau ada 3 huruf yang sama, so B factorial. A dan B ni adalah bilangan huruf. Contoh kita tengok contoh example 9. Ni ada dot. Kita pergi example 9. Tengok contoh mungkin boleh faham. Calculate the number of ways to arrange the letter from the word symbiosis. Ni dia nak susun dalam satu line ni. Kalau satu line, ada 3, 6, 7, 8, 9. 9 item. 9 huruf. Kita akan guna ke 9 huruf. So ini mestilah case NPN. Dia nak guna semua NPN. Okay. Dan ini adalah dalam case line. Satu line. Sebab tadi yang saya dah tunjuk tadi. Kita ada sama ada NPN atau NPR. Kemudian kita ada case linear, circle ataupun necklace. Okay, ada 3 case. Yang ini ada 2 case. NPN ke NPR. Yang ini case dia NPN. Kita guna semua. Okay, dan ini adalah line. Line. NPN dan line. Kalau line, kita hanya guna factorial sahaja. 3, 6, 7, 8, 9. So 9 factorial. 9 factorial over. Kenapa mesti over? Sebab ada huruf yang sama. Huruf yang sama. S ada 3. Okay, S ada 3. Maknanya dia adalah 3 factorial. Itu bagi huruf S. Kemudian huruf I ada yang sama. 1, 2, 3. So I juga ada yang sama. So berapa factorial? 3 factorial. Sebab huruf I ada 3. Sebab tu dia jadi 9 factorial over 3 factorial, 3 factorial. Bila selesaikan, awak boleh guna kalkulator, awak dapat 10,080. Okay, 10,080 cara penyusunan. Setakat ni example 9 boleh faham? Okay, good. Okay, good. Next, example 10. Okay. Find the number of ways to form 4-digit odd number from the digit 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Okay, dia nak 4 digit saja. 1, 2, 3, 4. N kita ada berapa? N kita ada 3, 6, 7. Ada 7 huruf. Ada 7 nombor. Tapi dia nak hanya R kita hanya 4. Okay. R kita hanya 4. Saya buat dalam peta. Nampak sikit. Okay. Kita tahu ini ada, dia tak sama. So dia mesti case yang kanan ni, NPR ni. Oh, sorry. NPR. Yang ini. Mesti case yang ini. Tapi awak jangan susah hati pasal formula. Sebab kita boleh tekan kalkulator yang NPR ni. Cuma saya nak awak tahu, ini case yang kanan. Ni case yang kiri. So yang ni yang kanan, NPR. Kita ada 7, kita nak pilih 4. But, dia bagi syarat. Syarat dia mesti nombor ganjil. Maksudnya di belakang ini kalau nombor ganjil mesti nombor apa? Ganjil. 1, 3, 5, 9. Okay, mesti nombor ganjil. Sebab nak membentuk nombor ganjil. 4-4 ni kalau kita tulis mesti nombor ganjil. Jadi kalau nombor ganjil yang belakang mestilah juga nombor ganjil. Kalau dia kata even number, nombor genap. So yang belakang ini mesti nombor genap. Okay.
dia mesti rujuk pada nombor yang akhir sekali. Jadi sekarang, okay, tengok fahamkan betul-betul saya dah pecah kepada 4. Untuk kes ini, untuk kes 3 ini, saya perlu pilih berapa nombor yang tinggal selepas saya dah ambil 1 di sini, okay, sebab dia dah ada syarat. Saya dah ambil 1 daripada 7 nombor, saya dah guna 1 untuk letak di belakang. Jadi berapa baki nombor saya? 6, balance 6. 6 P berapa? Daripada 6 nombor, kita nak pilih hanya 3 nombor. 6 dari baki nombor yang ada, okay, kita pilih 3 nombor untuk diletakkan di sini. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. Ini untuk kes 3 ni. Sekarang untuk kes yang kotak yang akhir ni, okay, untuk kotak akhir ni, saya perlukan, kita ada berapa pilihan? 4 pilihan. Okay, ada 4 pilihan. 1, 3, 5, 9 ada 4 pilihan. Kita perlu pilih hanya 1. Dari 4 pilihan, kita hanya pilih 1. Dan dari 6 pilihan, kita pilih 3. Jadi, cara kita perlu darabkan kedua-dua ni. 4P1. So, dapat jawapan, awak tekan saja kalkulator, awak dapat jawapan 480. Okay. So, boleh faham ini? Boleh. Okay. Kartik faham, Kartik? Faham cikgu. Okay, good. Amirul Syami faham? Faham cikgu. Damia faham? Damia faham, Damia? Faham. Okay. Okay, next. Kalau dalam periksa kan, cara kerja dia macam ni je sebenarnya. Okay. Cara tekan kalkulator. 6P3. 6. Tekan shift, tekan multiply, tekan 3. Okay, itu untuk 6P3. So, dapat 120. Darab dengan 4. Tekan shift, tekan darab, 4P1. So, dapat 4. So, dapat jawapan 480. So, cara tekan kalkulator. Boleh lihat? Okay, next. Next, example 11. Kalau awak rasa penerangan saya beza daripada buku teks dan awak rasa awak lebih faham cara buku teks, awak ikut cara buku teks Saya cuba terangkan cara yang saya faham. Okay? Yang mudah untuk, saya rasa mudah untuk murid faham. Tapi kalau cara saya yang saya rasa mudah ni pun awak tak faham, mungkin awak rasa cara textbook awak lebih faham, ikut saja cara yang awak faham, tak ada masalah. Tak semestinya ikut cara saya. Okay? Okay, find the number of ways to arrange 5 employee. Kita ada A, B, C, D, E. Ini nama employee dia. From a company at a round table. Okay, round table.
if A and B must be seated together. Okay, A dan B ini mesti duduk sebelahan. Ni A, ini B. So yang lain C, D, E. Yang lain sorang-sorang. Okay, ini case N kita ada 5. R kita juga adalah 5. Maknanya ini adalah NPN. Okay, rujuk balik yang tadi. NPN yang kiri bulatan. Dia bulatan. Jadi formula dia adalah N tolak 1 factorial. N tolak 1 factorial. Okay, jadi asal dia, okay, secara asal dia kita guna N tolak 1 factorial. Okay. Sekarang ni, N ini kita tak guna 5. N ini kita tak guna 5 sebab dia beri syarat AB ini dia mesti duduk sebelah-sebelah. Oh, nampak, sorry. AB ni mesti duduk sebelah-sebelah. Jadi sekarang kelompok yang kita ada, okay, saya panggil sebagai kelompok. Kelompok yang kita ada adalah 1, 2, 3, 4. Jadi N ini dah menjadi sebagai 4. Okay. 4. Daripada 5 tadi, sorry saya padam pula. 5 tadi dia menjadi sebagai 4. Sebab apa jadi 4? Atas kes yang duduk sebelah-sebelah ni. Kelompok yang ada sekarang hanya 4. Jadi 4 tolak 1 factorial ini akan dapat 6. Okay, 6. Sekarang ni, ini kes susun atur bagi kelompok-kelompok ni. Sekarang bagaimana pula susun atur bagi kelompok kecil ni? Sebab dia ada kes special. Dia nak AB ni duduk sebelah-sebelah. Jadi AB ni mungkin begini ataupun mungkin BA. Jadi nak tahu cara susunan dia, di sini sahaja cara dia adalah 2 factorial. Okay, 2 factorial ni adalah 2. Jadi 6 tadi kes semua, kes besar. Kes kelompok yang kecil ini adalah 2. So kita darab dengan 2. 2 factorial lah sebenarnya. 6 darab 2. So sama dengan 12. Okay, boleh faham? Awak kena ambil kira kelompok besar dan kelompok kecil. Boleh faham tak setakat ni? Sebelum saya teruskan dengan example 12. Boleh. Okay. Yang lain? Nathania boleh Nathania? Okay, Jenny boleh? Boleh. Cikgu, Okay. Ya? yang nak tanya, yang 2 factorial tu maksudnya AB tu dia ada 2 cara je lah, sama ada AB atau BA tu je kan? Ya, Maksud ya. dia. Ya. Kalau dia kata ada 3, katakan bersebelahan tu 3 kan? A, B, C kan? Katakan sebelahan ni ada 3 orang. Okay. Ini adalah 3 factorial. Sebab apa 3 factorial? Dia guna cara yang ini. Cara linear ni. Cara bersebelahan ni. N factorial ni. So kalau dia ada 3 orang, so 3 factorial. Boleh? Boleh. Tadi siapa tadi? Cikgu ni wajib guna yang circular method ke? Ya. Kena guna circular method. Sebab apa tahu? Circular method ni dia ada case clockwise dengan anti-clockwise. So kita guna saja formula yang dah ada ni. Ni kita dah, formula yang kita dapat sebelum ni, saya dah terang macam mana clockwise dengan anti-clockwise kan. So last kali kita dapat formula ni. Kita guna saja formula ni. Tak payah nak fikir dah clockwise ke anti-clockwise. Okay.
Kalau kes bulatan, memang sebenarnya kes dia akan ambil kira clockwise and anti-clockwise. Dan dia permudahkan dengan formula ini. Jadi sebab tu kita kena guna n tolak 1. Tak boleh guna n factorial sahaja sebab dia susun dalam bulatan. So dia akan ambil kira clockwise dengan anti-clockwise. Kalau 4 factorial tu sahaja, 4 factorial sahaja, so Miss tanya tadi kenapa tak 4 factorial? Yang ini case linear ni. Ni case linear. Sebab tu ada beza bulatan dengan linear. Bulatan ini, bulatan ini formula dia n tolak 1. Kalau hanya ini sahaja untuk linear. Kalau kes kelompok kecil ni, kita boleh guna sebagai linear case. Sebab dia duduk bersebelahan kan. Faham tak? Okay. Okay, good. Thank you. Tak faham tanya tau. Saya agak risau sebenarnya topik ini untuk diterangkan. Saya bimbang awak tak faham apa yang saya jelaskan. Tapi awak kena faham situasi dia. Kadang-kadang tajuk ni kita kena buat cerita dia baru kita faham. Sambil kita nak terangkan, sambil kita nak menjawab, kita kena buat cerita dia. Baru kita boleh tahu dia punya kedudukan situasi tu macam mana. Saya lah terutamanya kadang-kadang saya kena buat cerita dia. So kalau macam kata awak susah nak faham, nanti kita tengoklah, kita tengok cerita dia macam mana. Okay, example 12. Find the number of possible ways to arrange all the letters in the word suasana. Ni case linear ni case linear. If the vowel are always together. Okay, yang ini sebelum ni dia tak ada beri syarat apa-apa. Sekarang hari ini awak belajar bila dia beri syarat. Okay, dia beri syarat. Sekarang kita ada n kita 3, 6, 7. Nanti kita nak guna ke 7, 7 juga. Ni adalah case NPN. NPN. Sekarang ini dia beri syarat pula vowel ni, vowel apa? A, E, I, O, U kan? A, E, I, O, U ni dia letak bersama. A, E, I, O, U. Dia letak bersama. Maknanya U, A, A, A. Yang ni sama. Yang lain tu asing. Yang ni S, S, N. Macam mana dia nak susun? Berkemungkinan S dekat sini, berkemungkinan S dekat sini. S yang ni di sini, N di sini dan mungkin U, A di sini. Okay. Berkemungkinan pula ni S, S, N tapi dalam ni mungkin A, U, A. Nampak tak? Sebenarnya akan ada banyak ni. Jadi macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Kita tengok case kelompok besar. Kita tengok kelompok besar dulu. Okay, kelompok besar. Kelompok besar maknanya yang ini, semua. Okay? Macam tadi yang meja bulat ni, kelompok besar ni semua 4. Sedangkan ada 5 orang tapi kelompok besar dia 4. Yang ini pula kelompok besar dia ada berapa? 4 factorial. Kenapa guna 4 factorial? Sebab ini adalah linear. 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 Dan dia guna NPN. So kita ambillah 4 factorial. 4 factorial. Tetapi tadi kita dah belajar kalau dia ada dalam kelompok ini ada huruf yang sama, maka kita akan guna per A factorial. Pembawahan ni berapa? Yang sama huruf S. So S ini ada 2. So 2 factorial. Okay, tu kelompok besar. Boleh faham setakat ni? Saya baru terang kelompok besar saja. Jangan pergi yang lain lagi. Saya terangkan kelompok besar ada 1, 2, 3, 4.
So 4 faktorial. Kenapa guna yang ini? Sebab dia linear. Kenapa ada bahagi 2 faktorial? Sebab dalam kelompok besar ni ada 2 huruf S. Jadi 2 faktorial. Setakat tu faham tak? Okay, good. Sekarang saya nak pergi kepada kelompok kecil. Small group. Kelompok kecil. Okay, kelompok kecil saya yang mana? Tadi yang besar semua. Kelompok kecil saya yang ini saja. Kes yang ada banyak ni. Okay, kes yang ada banyak ni. So kelompok kecil saya yang ini ada berapa huruf? 4 faktorial juga. Sebab apa 4 faktorial? Sebab dia boleh susun bermacam-macam. Macam ni tadi. U, A, U, A, U, A. Dia boleh susun bermacam-macam cara. Okay. Jadi 4 faktorial per dengan dalam kelompok kecil ni juga ada huruf yang sama iaitu A. Jadi dia adalah 3 faktorial per 3 faktorial. Setakat ni boleh faham kelompok kecil? Boleh faham tak kelompok Boleh, kecil? teacher. Okay, good. Jadi sekarang saya nak combinekan dia, saya darabkan saja 4 factorial over 2 factorial multiply 4 factorial over 3 factorial. So awak darabkan, awak dapat jawapan 48 cara. Setakat ni ada soalan tak? Cikgu, Ya. dia ada kemungkinan ke kalau kelompok kecil gitu banyak? Maksudnya ada 2 kelompok kecil, faham tak? Ada 2 kelompok kecil. Kan dia kelompok besar tu ada 4 kan? So 2 tu Ya. dia satu-satu tapi 2 tu dia ada banyak. 2 kelompok besar tu dia ada banyak. 2 kelompok besar ada banyak. Maksudnya dia Ada pernah sebelum ni macam tahun lepas dalam KVSM dia buat begini. Dia ada kes macam ni. macam tu. Ada. So maksudnya So? darab 3 kali lah nanti. Ya betul. Sekarang kelompok besar ada berapa? Ada 3. Yes, good. 3 faktorial. Darab dengan, okey ambil yang ni pula, kes ini. Kelompok kecil yang pertama, berapa faktorial? 2. 2 faktorial. Darab dengan kelompok kecil lagi satu. 2. 2 faktorial. Pernah ada ni? Okay. Okay. Kalau rasa awak lebih faham yang textbook tu, guna saja. Dia sama saja, cuma mungkin penggunaan ayat saya mungkin agak berbeza lah. Saya guna cara yang saya faham, ayat yang saya faham. Dan saya harap yang saya faham tu awak pun faham. Saya agak risau sebenarnya, banyak kali dah saya sebut ni. So jadi tolong, kalau kata tak faham kita discuss sama-sama. Saya pun kalau nak jawab pun saya kena tengok, baca betul-betul soalan ni, ayat ni. Okay. Saya pun sambil mengajar, saya belajar. Huruf N tu takkan diambil kira lah ya. Huruf N ambil kira, kita ambil kira pada kelompok besar. Kan tadi kelompok besar kita 4 kan. So 1, 2, 3, 4. Dah kita ambil kira dah N ni. Kita ambil kira semua. Boleh Alia? Okay. Ambil kira semua. Kelompok besar ni saya buat petak lah. Nampak sikit dia kelompok. Tu. Okay, example 13. Ini lagi banyak kes. Dia beri banyak kes. Bukan banyak, dia beri soalan yang ada kes. Kes lain pula. Betul-betul
Find the number of ways to form 4-digit number. Okay, dia nak 4 digit. 1, 2, 3, 4. From the digit, daripada digit 2, 3, 5 dan 7. If the number must be odd and less than 5,000. Ada dua syarat. Dia nak nombor ini mesti odd dan less 5,000. Okay, kalau odd, nombor belakang. Saya dah cakap tadi. Kalau odd nombor belakang mesti nombor ganjil. Odd number. So what is the odd number? 3, 5, 7. Okay. Less 5,000. Kalau less 5,000, maknanya nombor depan ni mesti antara 2 dan 3. So ini adalah 2 dan 3. 2 nombor tu je boleh. Yang lain tak boleh. Yang ini 3 nombor tu sahaja boleh. Yang lain tak boleh. Okay. Sekarang ini kita ada 2 kes. Sebab 3 ni adalah nombor yang sama. Okay, tak bolehlah letak ni 3, so belakang ni pun jadi 3 juga. Tak boleh. Dia tak akan berulang sebab ada 4 huruf sahaja. Dia tak boleh berulang. So, kes yang pertama. Ada 2 kes Kes yang pertama. Kes yang pertama apabila kita ambil 2 sahaja di depan, bukan 3. Okay. 3 at last box. Kes dia, kes pertama, bila 3 at the last box. Okay, 2. Di sini 2. Okay, di depan ini 2. Ini hanya huruf nombor 2. Di sini 2. Okay, sekarang ni ini saya letak 2. Bila di depan ini 2, di belakang ini huruf yang boleh antara tak naklah ambil 2. Ambil macam ni ayat dia, 2 at the first box. Kita ambil 2 at the first box. So bila 2 di depan, nombor yang di belakang boleh jadi 3, 5 atau 7. Okay, ni saya tukar Kes pertama bila 2 at the first box. Okay, bila 2 dekat first box, jadi dekat ujung ni akan jadi pilihan yang ada 3, 5, 7. Okay. Untuk ini, petak satu ni, petak yang pertama ni memang ada satu nombor je, iaitu 2. Tak boleh nombor lain. Kalau nombor lain, nanti dia jadi lebih 5,000. Okay, tak boleh 3 sebab saya nak ambil kes pertama dulu. Kes pertama saya 2 pada kotak pertama. Okay, so kemungkinan yang ada bagi kotak pertama ini hanya nombor 2. Jadi ada satu pilihan saja yang saya ada. Okay, satu pilihan saja yang saya ada. Darab dengan, ini pun darab sebab nanti ada 3 kes. So ini darab. Bagi kes ini pula, kita ada 3 nombor. Ada 3, 5, 7. Tapi kita nak pilih hanya satu nombor. Okay, setakat ni boleh faham tak? Kalau rasa lambat nak type, unmute saja, terus cakap saja. Okay, boleh Okay. Okay. Sekarang ini dah selesai. Ini dah daripada 3 nak pilih 1. Jadi sekarang ada 1 nombor, 2 nombor kita dah ambil dah. Jadi baki berapa nombor? 2 nombor. Dari 2 nombor itu kita akan pilih berapa untuk kotak ini? Pilih 2 nombor itu untuk kedua-dua kotak. Okey, tadi ada 4 nombor. Kita dah ambil 1 untuk belakang, dah ambil 1 untuk depan. Jadi ada 2 sahaja baki nombor yang ada. Kita nak pilih 2 untuk isi dalam kotak ini.
Itu maksudnya. Dari 2 nombor, pilih 2. Boleh faham ni? Boleh. Okey, ini sama dengan darabkan guna kalkulator, awak akan dapat 6. Ini kes yang pertama. Kes yang kedua. 3 at the first box. Okay, 3 at the first box. Tiga di sini. Bila 3 di sini, berapa huruf? Bila 3 ada di depan, berapa huruf yang mungkin untuk belakang? Hanya 5 dan 7. Okay. Jadi, yang ini hanya ada satu yang mungkin. Darab dengan, okay, saya buat yang belakang dulu. Ada berapa huruf yang nombor yang mungkin diisi? Yang boleh dipilih? 2. Kita hanya pilih 1. Kita buat yang untuk yang diberi syarat dulu. Ni 2 ni yang diberi syarat. So kita buat yang ini dulu. Balance baru kita buat yang tengah. Jadi 1 nombor dah dapat kat kiri, 1 nombor dah guna kanan, 2 nombor dah guna, baki nombor hanya ada 2. Daripada 2 nombor itu untuk diisi di sini, kita akan pilih 2 juga. Okay. So 1 darab 2 pi 2 darab 2 pi 1 ini bersamaan dengan 4. Setakat ni boleh? Boleh. Okey, jadi kesimpulan dia, number of permutation kita sebab dia melibatkan 2 kes, kita tak buat darab, kita tambah 6 tambah 4. So jadi 10. Number of permutation, number of ways. Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Ada yang nak tanya? Cuba fahamkan dulu, saya beri masa. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Saya berhenti sekejap sampai sini. Okey, sementara tu kita ada sampai 12. Sekejap saya